Hai hello, selamat petang, salam sejahtera, bertemu lagi dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ulasan tanpa sepadan, bongkar jangan tak bongkar, bongkar jangan malu baru, bongkar sampai semua orang tahu. Haha. Baik, petang hari ini kita mau kongsi satu berita pendedahan lagi daripada skandal 1MDB di Mahkamah Amerika Serikat. Lebih panas, lebih mengejutkan, dan pasti kau tak pernah tahu. Aku pun tak tahu, itu sebab aku nak kongsi dengan kamu semua. Petang hari ini, pendedahan ini bertajuk Lesner berkata, Setiausaha Najib terlibat dalam terbitan bond ketiga 1MDB. Pendedahan baru-baru ini, kalau sebelum ini pendedahan yang kita dengar, tidak ada kaitan langsung dengan Najib. Maksudnya secara langsung tidak ada kaitan dengan Najib. Mereka hanyalah seperti orang-orang pelakon-pelakon tambahan di dalam 1MDB. Contohnya apabila tim Lesner mendedahkan 3 wanita yang ada hubungan sulit dengannya, yang telah ada juga yang mengugut supaya dibelikan rumah bernilai 10 juta ES, dan ada juga beberapa orang lagi wanita sulit yang telah beliau dedahkan. Tapi kali ini pendedahan yang lebih luar biasa apabila yang didedahkan oleh tim Lesner ini secara langsung ada kaitan dengan Najib Tun Razak. Apabila tim Lesner mengatakan Setiausaha Najib terlibat dalam terbitan bond ketiga 1MDB. Saya bacakan kepada Anda sebelum kita ulas secara lebih detail. Bekas pegawai Bank Goldman Sachs Tim Lesner mendedahkan bahwa 2 setiausaha sulit Najib Razak ketika dia menjadi Perdana Menteri terlibat dalam memudahkan penerbitan bond ketiga bernilai ES 3 bilion untuk 1MDB. Wow, ini satu kejutan yang luar biasa yang amat mengejutkan saya secara pribadi. Saya tak pernah tahu bahwa ada 2 setiausaha sulit Najib Tun Razak. Tapi yang lebih mengejutkan, terlibat di dalam memudahkan penerbitan bond ketiga bernilai 3 bilion ES. 3 bilion ES, bukan 3 bilion ringgit Malaysia. Ini satu nilai yang amat besar untuk 1MDB. Lesner menjelaskan bond ketiga itu bergantung kepada sokongan, khususnya dalam bentuk surat sokongan daripada kerajaan Malaysia untuk mengumpul ES 3 bilion dan bukannya jaminan daripada International Petroleum Investment Company IPIC seperti 2 bond yang pertama. Bond pertama dinamakan sebagai Projek Magnolia, bond kedua pula dirujuk sebagai Projek Maximus, manakala bond ketiga digelar sebagai Projek Catalyze. Disebabkan keperluan untuk mendapat surat sokongan itu, Lesner berkata dia mengadakan beberapa pertemuan dengan bukan sahaja Kementerian Kewangan dan Perbendaharaan, tetapi juga dengan setiausaha sulit utama Najib, yaitu Allahyarham Azlin Alias dan seorang lagi setiausaha sulitnya Amhari Effendi Nazaruddin. Lesner berkata demikian semasa memberi keterangan baru-baru ini sebagai saksi utama dalam perbicaraan rasuah bekas rakan sekerjanya Roger Ng di New York. Malaysia kini telah melihat transkrip mahkamah daripada keterangannya pada 24 Februari. Pendakwa raya Drew Rowley bertanya apakah tujuan bertemu dengan mereka. Lesner menjawab untuk melakukan semua kerja yang diperlukan untuk bond project Catalyze. Kali ini sekali lagi kerana ia bukan dengan IPIC, kami terpaksa melakukan kerja untuk mendaftar surat sokongan dengan Kementerian Kewangan, Perbendaharaan Kementerian Kewangan dan meminta mereka meluluskan surat itu untuk mengusahakan surat itu dan untuk meluluskan surat itu dalam versi terakhirnya untuk ditandatangani Perdana Menteri Najib. Dan kemudian mereka juga perlu mengusahakan panggilan penilaian untuk penerbitan ini. Azlin secara pribadi mengkritik gesaan Standard & Poor's dan Moody's mengenai transaksi ini, kata tim Lesner. Lesner juga mengatakan bahwa dia sebenarnya telah bertemu dengan Najib di pejabatnya di Putrajaya pada satu ketika agar projek Catalyze memperoleh surat sokongan yang ditandatangani sendiri oleh Najib. Dalam keterangannya pada hari yang sama, Lesner juga berkata Low telah memberitahunya bahwa
Dia dan Eng tidak akan menerima sebarang suguhan daripada projek Catalyze, tidak seperti dua projek pertama. Lo berkata, ini kerana dana yang dikumpul oleh projek Catalyze akan digunakan untuk pilihan raya umum 2013 katanya. Wow, makin panas, makin pendedahan yang kau tak pernah tahu, aku pun tak pernah tahu. Bagaimanapun, dia menyatakan bahawa dia tidak tahu ke mana wang itu berakhir, sama ada ia diterima Najib secara peribadi. Lesner juga berkata, Azlin terlibat kemudiannya apabila Goldman Sachs berusaha melupuskan AS 700 juta bond Catalyze pada imbangan duganya yang tidak dapat dijual firma itu selepas transaksi projek Catalyze. Katanya lagi, mereka telah menghubungi Jolo untuk melihat sama ada dia boleh membantu menjual beberapa bond tersebut kepada institusi di Malaysia, khususnya institusi berkaitan kerajaan seperti Lembaga Tabung Haji dan Kumpulan Wang Persaraan diperbadankan KWAP. Wow, hebatnya, berkuasanya Jolo sehingga dia menjadi pengharapan untuk menjual bond-bond ini kepada institusi yang ada di Malaysia. Salah satu bukti yang dikemukakan dalam kes itu ialah bebenang email yang dipanjangkan Lesner pada 6 November 2013 kepada Eng, di mana email pertama dalam rantaian itu telah dihantar oleh Low kepada Azlin. Lesner memberi keterangan bahawa Low telah menulis email kepada Azlin mengenai pembelian bond 1MDB oleh KWAP bagi projek Catalyze serta menyatakan bahawa tabung haji telah bersetuju untuk membeli beberapa bond tersebut. Rolly bertanya, apakah pemahaman anda pada masa itu tentang mengapa Low akan menghubungi atau perlu menghubungi Azlin mengenai mana-mana bond Goldman Sachs yang anda cuba jual? Lesner menjawab, kerana kami di Goldman Sachs memegang polisi yang sangat penting, ini yang ingin kami nyahkan dan telah meminta bantuannya untuk mendapatkan beberapa institusi Malaysia yang belum kami jual setakat ini untuk membeli bond ini. Lesner menambah, dia telah memanjangkan rantaian email itu kepada Eng kerana Eng bertanggungjawab menjual bond kepada KWAP dan dia mahu Eng menyedari perkembangan itu. Najib kini menghadapi tuduhan di mahkamah berkaitan penyelewengan dana 1MDB dan anak syarikatnya SRC Internasional. Pasukan Peguam Bekas Perdana Menteri itu berhujah bahawa tertuduh tidak mengetahui sebarang salah laku, sebaliknya ia didalangi oleh Low dan beberapa individu lain. Ini berita pendedahan yang luar biasa sehingga kita semua pun terkejut kerana tak pernah tahu. Menurut Lesner, setiausaha Najib terlibat dalam terbitan bond ketiga 1MDB. Wow. Pendedahan demi pendedahan akhirnya membongkar ramai yang terlibat, ramai yang terkait di dalam skandal 1MDB ini. Kalau di Malaysia seakan-akan terhad pengetahuan kita, tapi di Mahkamah Amerika Syarikat semuanya terdedah satu persatu. Terpulang kepada anda untuk memberikan komen. Apa komen anda? Setiap daripada komen anda amatlah dihargai. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.